rekod kena ada. Rekod saya ada. Rekod saya pakai yang Google Meet ya. Tapi tak kira lah. Assalamualaikum Doktor. Salam. Okey, Boleh teruskan. start ke? Okey, boleh. Doktor, kamera saya kejap. Kalau boleh buka kamera, kalau tak boleh apa. Tapi kita sebenarnya buka lah kalau boleh. Bolehnya lah. Kalau tak boleh tak apa. Kadang kita ada kekangan line, kekangan RAM. Saya tak keluar lagi Belum keluar. Mungkin tak kuat tu, mungkin tak kuat. Tak kuat apa panggil tak kuat RAM dia ke. Kalau boleh buka, tak boleh tak apa. Bukan sebab boleh buka lah. Ikut. Okey, untuk saya ucapkan selamat raya lah. Selamat raya kepada Muslim dan juga non-Muslim sekali. Okey, saya buka je. Okey. Tak apa. Selamat raya dan maaf saya batin. Nanti Dan keluar hari kot. ni minta maaf terpaksa juga buat kelas. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Doktor dan rakan kelas sekalian. Kami dari kami dari kumpulan 3 akan membentangkan tentang topik pasaran sekuriti. Next. Okey, berikut merupakan ahli kumpulan 3. Saya, Siti Nur Adlina, akan membentang pertama. Okey, apa itu pasaran? Okey, pasaran ialah cara di mana pembeli dan penjual disatukan untuk membantu dalam pemindahan barang atau perkhidmatan. Okey, yang pertama, pasaran tidak perlu mempunyai lokasi fizikal. Yang perlu adalah pembeli dan penjual boleh berkomunikasi mengenai aspek transaksi yang berkaitan. Yang kedua, pasaran tidak semestinya memiliki barangan atau perkhidmatan yang terlibat. Kriteria yang penting untuk pasaran yang baik ialah pemindahan barangan dan perkhidmatan yang lancar dan murah. Mereka yang menubuhkan dan mentadbir pasaran tidak memiliki aset tetapi hanya menyediakan sistem yang membolehkan bakal pembeli dan penjual dapat berinteraksi. Terusnya menyediakan maklumat dan yang ketiga, sesebuah pasaran boleh berurusan dalam sebarang jenis barangan dan perkhidmatan. Bagi mana-mana komoditi atau perkhidmatan dengan pelanggan yang pelbagai, pasaran harus berkembang untuk membantu dalam pemindahan komoditi atau perkhidmatan tersebut. Kedua-dua pembeli dan penjual dapat manfaat daripada kewujudan pasaran. Next. Okey, seterusnya ciri-ciri pasaran yang baik. Yang pertama, masa dan maklumat yang tepat. Sesuatu pihak memasuki pasaran untuk membeli atau menjual barang atau perkhidmatan dengan cepat pada harga yang dibenarkan oleh penawaran dan permintaan semasa. Untuk menentukan harga yang sesuai, pihak tersebut mesti mempunyai maklumat yang tepat pada masanya dan tepat tentang volume pada harga urus niaga yang lepas. Yang kedua, kecairan. Keupayaan untuk membeli atau menjual aset dengan cepat dan pada harga yang diketahui. Yang ketiga, kos transaksi yang lebih rendah. Menjadikan pasaran yang lebih cekap. Sebagai contohnya, individu yang membandingkan kos transaksi antara pasaran akan memilih pasaran yang mengenakan caj 2% daripada nilai dagangan berbanding dengan yang mengenakan caj sebanyak 5%.
Kebanyakan buku teks mikro mentakrifkan pasaran yang cekap sebagai pasaran yang memiliki kos transaksi adalah minimum. Kos transaksi yang rendah termasuk kos untuk mencapai pasaran, kos pembrokeran sebenar dan kos pemindahan aset. Yang terakhir, perubahan harga yang cepat seiring dengan maklumat baharu. Harga semasa adalah adil kerana ia mencerminkan semua maklumat yang tersedia berkenaan aset tersebut. Next. Terdapat dua jenis organisasi pasaran sekuriti, iaitu pasaran primer di mana sekuriti baharu dijual dan pasaran sekunder di mana sekuriti tertunggak dibeli dan dijual. Seterusnya Saudari Hanis. Seterusnya saya akan membentangkan tentang pasaran modal primer. Okey, jadi apakah itu pasaran modal primer? Ia merupakan tempat di mana berlakunya jual beli terbitan bond baru, saham keutamaan dan saham biasa di antara unit kerajaan, majlis perbandaran dan syarikat dengan pelabur untuk memperoleh modal yang baru. Dengan erti kata lain, sekuriti dicipta buat kali pertama untuk membolehkan kerajaan dan syarikat memperoleh modal. Okey, seterusnya. Terdapat 5 isu ataupun tawaran sekuriti di dalam pasaran primer, iaitu yang pertama terbitan bond kerajaan, yang kedua terbitan bond perbandaran, yang ketiga terbitan bond korporat, yang keempat terbitan saham korporat dan yang terakhir penempatan persendirian. Okey, terbitan bond kerajaan biasanya dibahagikan kepada 3 instrumen berdasarkan tempoh matang asalnya, iaitu yang pertama bil perbendaharaan yang tempoh matang asalnya 1 tahun atau kurang. Yang kedua, nota perbendaharaan yang tempoh matang asalnya 2 hingga 10 tahun dan yang ketiga bond perbendaharaan yang tempoh matang asalnya melebihi 10 tahun. Okey, penjualan ketiga-tiga instrumen ini bergantung pada lelongan sistem rizab persekutuan. Okey, seterusnya terbitan bond perbendaharaan. Terbitan bond perbandaran ini dijual melalui salah satu daripada 3 kaedah, iaitu yang pertama bidaan kompetitif, iaitu suatu bidaan tertutup yang dijual kepada syndicate of underwriters yang biasanya mengemukakan bidaan dengan kos faedah terendah mengikut ketetapan yang ditetapkan oleh penerbit. Yang kedua, jualan rundingan, iaitu ia menggunakan kontrak pengaturan antara underwriters dan penerbit yang di mana underwriters dia membantu penerbit menyediakan terbitan bond dan menetapkan harga. Dan yang ketiga ialah persendirian penempatan, iaitu jualan terus bond oleh penerbit kepada pelabur. Okey, underwriters ni yang dimaksudkan merupakan sekumpulan bank pelaburan yang membeli keseluruhan terbitan pada harga tertentu daripada penerbit dan menjualnya semula kepada orang ramai. Okey, seterusnya terbitan saham korporat. Terbitan saham korporat biasanya dijual melalui salah satu daripada 2 kaedah, iaitu yang pertama terbitan ekuiti berpengalaman, yang di mana firma menjual outstanding stocks-nya kepada pelabur. Outstanding stocks ni merupakan saham tertunggak ataupun disebut sebagai stok modal. Yang kedua, terbitan bond korporat. Jualan bond
dijual melalui rundingan antara firma perbankan pelaburan dan firma penerbit, yang di mana firma perbankan pelaburan bersaing untuk mencipta instrumen baharu yang boleh menarik minat pelabur. Yang terakhir ialah penempatan persendirian, yang di mana firma dia membentuk satu terbitan baharu dengan bantuan jurubank pelaburan dan menjualnya kepada sekumpulan kecil institusi. Seterusnya saya akan serahkan kepada Nur Aida. Sekejap. Seterusnya ialah pasaran kewangan sekunder. Hanis, next. Pasaran kewangan sekunder merupakan pasaran yang membenarkan dagangan dalam isu tertunggak seperti saham atau bond yang sudah dijual kepada orang ramai didagangkan antara pemilik semasa dan bakal pemilik. Hasil daripada jualan di pasaran sekunder pula tidak masuk ke unit penerbitan iaitu kerajaan, perbandaran ataupun syarikat, tetapi kepada pemilik sekuriti itu sendiri. Next, Hanis. Mengapa pasaran sekunder penting? Yang pertama ialah dapat menjejaskan kecekapan pasaran dan turun naik harga. Yang kedua ialah harga IPO yang akan datang juga akan berdasarkan harga dan nilai saham atau bond yang setanding dengan pasaran sekunder. Yang ketiga, terbitan pasaran saham baru dan bond tertunda yang dijual dalam pasaran prima juga berdasarkan hasil dan harga pasaran ini. Yang keempat, penting kepada orang yang berpengalaman menjual sekuriti kerana harga pasaran sedia ada ditentukan oleh urus niaga dalam pasaran sekunder. Dan yang terakhir ialah menyediakan kecairan kepada individu yang memperoleh sekuriti ini. Seterusnya ialah pasaran bond sekunder. Pasaran bond sekunder untuk kerajaan Amerika Syarikat dan bond perbandaran kerajaan Amerika Syarikat. Pasaran sekunder untuk bond kerajaan dan perbandaran Amerika Syarikat, bond kerajaan, didagangkan pakar dalam menjual bond seperti perbendaharaan ataupun bond agensi. Terbitan perbendaharaan dibeli atau dijual melalui satu set 35 peniaga utama termasuk bank besar di New York dan Chicago dan beberapa firma perbankan. Institusi ini dan firma lain juga membuat pasaran untuk isu agensi kerajaan, tetapi tidak ada set pengedar rasmi untuk sekuriti agensi. Pembuat pasaran utama dalam pasaran bond perbandaran sekunder ialah bank dan firma pelaburan. Banyak firma pelaburan besar seperti Jabatan Bond Perbandaran yang menaja jamin dan memperdagangkan isu ini. Yang kedua ialah pasaran bond korporat sekunder. Peniaga bond utama ialah firma perbankan pelaburan besar yang menaja jamin terbitan. Firma seperti Goldman Sachs, JP Morgan, Barclays Capital and Morgan Stanley. Semua
bond korporat didagangkan di kaunter oleh peniaga yang membeli dan menjual untuk akaun mereka sendiri. Perdagangan yang terhad dan bond korporat berbanding dengan perdagangan yang agak aktif dalam bond kerajaan. Peniaga bond korporat tidak membawa inventory yang banyak untuk terbitan tertentu. Sebaliknya, mereka memegang bilangan bond terhad yang dikehendaki oleh pelanggan mereka, dan apabila seseorang ingin melakukan perdagangan, mereka bekerja lebih seperti broker daripada peniaga. Next. Firma masa depan ataupun financial future. Selain daripada bond, kontrak masa depan juga dibangunkan bagi membuat penambahan dalam pasar ini. Kontrak ini membenarkan pemegang untuk membeli atau menjual jumlah tertentu terbitan bond dengan harga yang ditetapkan. Dua bursa utama iaitu Price Chicago Board of the Trade dan the Chicago Percentile Exchange. Pasaran equity sekunder. Sebelum tahun 2000, pasaran equity sekunder di Amerika Syarikat dan seluruh dunia telah dibahagikan kepada 3 segmen, iaitu bursa saham nasional, bursa saham serantau dan pasaran over the counter untuk saham yang bukan di bursa. Sistem perdagangan asas walaupun bursa saham adalah serupa kerana hanya saham yang layak boleh didagangkan oleh individu yang menjadi ahli bursa. Terdapat dua sistem perdagangan utama. Satu ialah pasaran lelongan tulen, di mana pembeli dan penjual yang berminat menyerahkan harga bidder dan tanya untuk stok tertentu ke lokasi pusat, di mana pesanan dipadankan oleh broker yang tidak memiliki saham tetapi bertindak sebagai ejen pemudah cara. Sistem perdagangan utama yang lain ialah pasaran peniaga, dirujuk sebagai pasaran dipacu sebut harga, di mana peniaga individu menyediakan kecairan untuk pelabur dengan membeli dan menjual saham-saham untuk diri mereka sendiri. Sebaik-baiknya dengan sistem ini terdapat banyak peniaga yang akan bersaing antara satu sama lain untuk memberikan harga bidar tertinggi apabila mereka menjual dan harga yang diminta terendah apabila anda membeli saham. Panggilan lawan pasaran berterusan di luar ataupun core versus continuous market, sistem dagangan yang berbeza untuk equity, broker versus peniaga. Operasi bursa boleh berbeza dari segi masa dan cara saham didagangkan. Dalam pasaran panggilan core market, tujuannya adalah untuk mengumpulkan semua tawaran dan meminta stok pada satu masa dan cuba untuk mencapai harga tunggal, di mana kuantiti yang diminta adalah sehampir mungkin dengan kuantiti yang dibekalkan. Biasanya digunakan semasa peringkat awal pembangunan bursa apabila terdapat sedikit saham yang disenaraikan atau sebilangan kecil pelabur-pelabur yang aktif. Terutamanya pasaran panggilan juga digunakan bagi pembukaan untuk saham di bursa yang besar jika terdapat penumpukan persamaan beli atau jual semalaman yang di mana harga pembukaan boleh berbeza daripada harga penutupan hari sebelumnya. Di mana-mana kes, pakar atau membuat pasaran akan melakukannya, cuba mendapatkan harga keseimbangan baru menggunakan pendekatan pasaran panggilan yang akan mencerminkan ketidakseimbangan dan menguruskan kebanyakan pesanan. Sebagai contoh, anggap saham telah didagangkan pada kira-kira $42 sesaham dan beberapa maklumat penting baru positif telah dikeluarkan semalaman ataupun pada siang hari. Pasaran equity sekunder. Dalam pasaran berterusan ataupun continuous market, perdagangan berlaku pada bila-bila masa pasaran dibuka, di mana harga saham adalah sama ada melalui lelongan ataupun oleh peniaga. Dalam pasaran lelongan, pembeli dan penjual yang mencukupi perdagangan untuk membolehkan pasaran berterusan, iaitu apabila seseorang pelabur datang untuk membeli saham, terdapat pelabur yang memanfaatkan dan sanggup menjual saham. Kompromi antara saham peniaga tulen dan pasaran lelongan tulen ialah struktur gabungan di mana sistem perdagangan pasaran pada asasnya adalah pasaran lelong, tetapi wujud perantara yang sanggup bertindak sebagai peniaga jika lelongan tulen tidak mempunyai aktiviti yang mencukupi. Klasifikasi pasaran equity.
Next. Okay. Saya teruskan kepada pembentang yang seterusnya. Baiklah, saya akan teruskan dengan pasaran penyenaraian utama. Yang pertama, Bursa Saham New York iaitu NYSE, di mana Bursa Saham New York merupakan pasaran sekuriti terbesar di Amerika Syarikat. Dan bursa saham ini ditubuhkan pada tahun 1817 sebagai New York Stock and Exchange Board. Pada tahun 1863 telah ditukarkan kepada New York Stock Exchange. Yang kedua ialah Bursa Saham Amerika, di mana bursa ini telah dimulakan oleh sekumpulan yang berdagang saham tetapi tidak tersenarai di Wall and Hanover Street di New York. Pada asalnya, AMEX dikenali sebagai Outdoor Curb Market. Pada tahun 1910, ia menubuhkan peraturan perdagangan yang formal dan menukar namanya kepada New York Curb Market Association. AMEX telah diguna pakai pada tahun 1953. Next. Yang ketiga ialah pasaran saham global. Setiap negara di luar Amerika Syarikat mempunyai satu bursa saham yang besar yang menguasai pasaran. Sebagai contoh, bursa saham Tokyo, bursa saham London, bursa saham Frankfurt dan Paris. Terdapat 3 perkara tentang pertukaran antarabangsa. Yang pertama, terdapat trend ke arah penyatuan yang akan menyediakan lebih banyak kecairan dan skala ekonomi yang besar untuk menyokong teknologi yang diperlukan oleh pelabur. Yang kedua, banyak syarikat yang lebih besar di negara-negara ini layak untuk penyenaraian di Bursa Amerika Syarikat. Kira-kira 20% daripada saham yang disenaraikan di NYSE adalah firma bukan Amerika Syarikat. Kewujudan bursa antarabangsa yang kukuh ini telah menambahkan kawasan pilihan yang global boleh didagangkan di seluruh dunia secara berterusan. Next. Yang keempat ialah pasaran Nasdaq iaitu National Association of Securities Dealer Automate Quotation. Sistem pasaran ini dikenali sebagai pasaran over the counter di mana ia termasuk yang tidak disenaraikan secara rasmi di dua bursa utama iaitu di bursa NYSE dan AMEX. Perkara ini telah berubah sejak diiktiraf bahawa ini adalah pasaran ekuiti yang serupa dengan bursa utama dengan beberapa perbezaan kecil. Next. Saham serantau. Bursa serantau biasanya mempunyai prosedur operasi yang sama seperti bursa nasional di negara yang sama tetapi senarai keperluannya kurang ketat berbanding bursa nasional. Bursa saham serantau ini wujud atas dua sebab. Yang pertama, mereka menyediakan kemudahan perdagangan untuk syarikat tempatan yang tidak cukup besar untuk layak dalam senarai bursa nasional. Sebab yang kedua, bursa serantau boleh menyenaraikan firma yang turut tersenarai dalam salah satu bursa nasional untuk memberi broker tempatan akses kepada sekuriti ini. Contohnya, Walmart dan General Motors disenaraikan di kedua-dua NYSE dan beberapa bursa serantau. Penyenaraian dui ini membenarkan firma yang bukan ahli NYSE untuk membeli dan menjual saham tanpa melalui NYSE. Seterusnya ialah pasaran yang ketiga. Istilah pasaran ketiga melibatkan peniaga dan broker yang berdagang saham yang disenaraikan di bursa yang jauh dari bursa. Kebanyakan dagangan pasaran ketiga adalah dalam saham terkenal seperti General Electric, Coca-Cola, Johnson & Johnson. Dan yang terakhir ialah peralihan ketara pasaran ekuiti Amerika Syarikat. Peralihan pasaran ekuiti Amerika Syarikat bermula pada tahun 1994 dengan penerbitan kajian oleh Christie dan Schultz yang mendokumentasikan kecenderungan untuk sebut harga pasaran tertumpu pada suku iaitu 0, 1/4, 1/2 dan 3/4 walaupun harga boleh berada dalam keadaan per-8. Perubahan besar seterusnya berlaku pada bulan Jun 1997 iaitu pergerakan ke penentuan harga perpuluhan. Secara khusus, harga berubah daripada disebut dalam 1/8 kepada 1/16.
Baiklah, saya akan serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Okey, terdapat 3 jenis pesanan. Pertama, pesanan pasaran, pesanan had dan pesanan tertunggak. Pesanan pasaran dilaksanakan serta-merta pada harga semasa pasaran. Pesanan pasaran adalah pesanan yang akan dipadankan pada harga terbaik secepat yang mungkin. Hanya kuantiti pesanan yang diperlu dinyatakan apabila pesanan pasaran dimasukkan ke dalam sistem. Kuantiti yang tidak dapat dipadankan akan kekal di dalam buku pesanan dengan status keutamaan tertinggi. Pesanan had ialah pesanan yang mempunyai had harga yang spesifik pada waktu pesanan. Dilaksanakan pada harga yang spesifik atau harga yang lebih baik. Belian pesanan had boleh dipadankan pada harga lebih rendah atau sama dengan harga had. Pesanan had belian boleh dipadankan pada harga lebih tinggi atau sama dengan harga had. Pesanan tertunggak merupakan operasi berdasarkan arahan pelanggan untuk membuka kedudukan dagangan pada harga yang berbeza atau pada harga pasaran semasa. Jenis pesanan tertunggak yang pertama, sell limit. Pesanan menjual pada harga lebih tinggi dari harga pasaran semasa. Yang kedua, buy limit, iaitu pesanan membeli pada harga lebih rendah dari harga pasaran semasa. Yang ketiga, sell stop, merupakan pesanan menjual pada harga lebih rendah dari harga pasaran semasa. Yang terakhir sekali ialah buy stop, pesanan membeli pada harga lebih tinggi dari harga pasaran semasa. Okey, baiklah, saya akan menerangkan tentang transaksi margin. Okey, transaksi margin merupakan aktiviti meminjam wang daripada firma broker untuk menjalankan perdagangan. Okey, yang kedua, tentang transaksi margin ni adalah dagangan margin merujuk kepada amalan menggunakan dana yang dipinjam daripada broker untuk berdagang aset kewangan yang membentuk cagaran untuk pinjaman daripada broker. Akaun margin ialah akaun pembrokeran standard di mana pelabur dibenarkan menggunakan tunai atau sekuriti semasa dalam akaun mereka sebagai cagaran untuk pinjaman. Leverage yang diberikan oleh margin akan cenderung untuk menguatkan kedua-dua keuntungan dan kerugian. Jadi sekiranya berlaku kerugian, panggilan margin mungkin memerlukan broker anda untuk mencairkan sekuriti tanpa kebenaran terlebih dahulu. Okey, leverage ni adalah kebolehan yang membolehkan seseorang mempunyai kedudukan yang lebih bernilai daripada wang yang didepositkan. Baiklah, dari arti kata lain, leverage ni adalah pedagang dapat mengambil posisi yang jauh lebih besar daripada mereka yang dapat buka dengan modal sendiri. Okey, next. Okey. Untuk jualan pendek ataupun dalam bahasa Inggerisnya short sale. Okey, kebanyakan pelabur dia membeli saham go long dengan menjangkakan mereka ni boleh memperoleh pulangan yang tinggi. Hal ini berlaku apabila penjual tu menjual saham yang bukan milik penjual tu. Pelabur yang menjual percaya harga saham tu akan jatuh. Jadi jualan pendek ini berlaku apabila pelabur meminjam security dan menjualnya di pasaran terbuka, merancang untuk membelinya semula kemudian dengan harga yang lebih murah. Walaupun ia tidak mempunyai had masa, pemberi pinjaman saham boleh memutuskan untuk menjual saham. Dalam hal ini, broker mesti mencari pelabur lain yang bersedia untuk meminjamkan saham. Okey. Sekejap. Tambah. Baik. Untuk kes short selling ni, ini tidak terpakai di Malaysia. Ini hanya di US, Amerika sahaja. Di Malaysia tak terpakai. Di Malaysia tak boleh. Di Malaysia, perusahaan Malaysia adalah dilarang atau tak boleh, kena denda. Dulu tahun 90-an, bila sistem kita masih lagi manual, ada kes berlaku call short selling, mana jual singkat bermakna pada harga saham meningkat secara mendadak, menaik, akan berlaku short selling. Maknanya kita jual saham,
kita jual saham tapi kita tak ada saham. Itu gini, kita jual benda tak ada. Katakan ni, kita jual saham okey, katakan saham apa, saham handphone. Kita beli saham handphone, tapi kita jual saham dah naik, kita jual. Kadang kita tak ada saham, itu Malaysia tak boleh, salah. Yang denda RM50,000 yang denda dulu. Sekarang tak boleh, sekarang dah automatic, sistem automatic, dah dia tak ada stok, tak ada security, tak ada jual lah. Tapi dia mereka boleh. Dia mereka bila market dia mendadak naik, dia jual tanpa ada saham. Jual kosong. Tapi dia boleh pinjam. Dia boleh pinjam sertifikat stok tu dengan broker. Tapi di Malaysia memang tak boleh diharamkan. Tak boleh. Dosa. Memang tak boleh. Kita jual barang, mesti ada barang. Bukan jual berkosong. Tapi dia mereka boleh. Ni kes ni dia mereka. Di Malaysia lain. Okey, teruskan. Okey, boleh sambung ke Doktor? Okey, boleh sambung. Okey, jadi yang tadi tu macam apa yang Doktor cakap, itu kalau disimpulkan bermaksud jualan pendek ni adalah transaction di mana penjual tu dia tak own stok yang dijual, tapi dipinjam stok tu daripada broker dealer. Okey, jadi jika harga tu turun, pembeli ni akan membeli saham pada harga yang lebih rendah dan mendapat keuntungan. Jika harga saham tu meningkat, dia boleh beli di kemudian hari. Kalau dia beli sekarang, dia akan mengalami kerugian. Okay, next. Okay, jualan pendek. Okay. Dua perkara teknikal yang dapat menjejaskan jualan pendek. Okay, yang pertama adalah dividen. Okay, untuk dividen, penjual pendek ataupun short seller ni mesti membayar apa-apa dividen kerana pelabur yang meminjamkan saham tu. Okey, pembeli saham jual short seller yang dipinjam menerima dividen daripada perbadanan. Jadi, penjual pendek mesti membayar dividen yang sama kepada orang yang meminjamkan stok. Okey, yang kedua pasal dividen juga. Yang kedua, penjual pendek mesti menyiapkan margin yang sama seperti pelabur yang telah memperoleh saham. Okay, margin ni boleh dalam bentuk tunai atau sebarang security tidak terhad yang dimiliki oleh penjual pendek. Seterusnya. Okey, ini adalah contoh soalan daripada contoh soalan short sale. Okay, suppose an investor borrows 1,000 shares at $25 each, or dia akan kalilah 25 dengan 1,000 tu dia akan dapat 25,000. Okay, let's say share tu diturun daripada 25 tadi ke $20 untuk satu. Dan investor tu akan tutup position. To close the position, the investor needs to purchase 1,000 juga yang macam 25,000 tadi, 1,000 tapi dengan harga share yang dah jatuh tadi $20 untuk setiap satu tu. Jadi diharapkan dan difference antara dua tu adalah 5,000. Okay, next. Okay, pembuat pasaran bursa. Okay, individu atau firma ahli bursa yang membeli dan menjual security untuk akaunnya sendiri. Mereka ni akan mengamalkan spread bid ask, minta atau tawar atau jual harga dan bidar, beli atau langgan. DMM pertama mereka berfungsi sebagai broker untuk memadankan pesanan beli dan jual serta mengendalikan pesanan khas yang berlimit yang dibuat dengan broker yang lain. Mereka berusaha niaga apabila harga pasaran mencapai had harga. Kedua, ia bertindak sebagai peniaga untuk mengekalkan pasaran yang adil dan teratur dengan menyediakan kecairan apabila aliran pesanan semula jadi tidak mencukupi. Okey, saya nak buat explanation tentang ASBIG ni. Seperti kat dalam e-book tu, dia ada cakap pasaran NASDAQ ataupun Nasdaq terdiri daripada peniaga bersaing yang berdagang saham pada sistem itu. Dalam sebaliknya, pembuat pasaran utama di bursa tersenarai kat Amerika Syarikat, NYSE dan AMEX. Dirujuk sebagai pakar atau pembuat pasaran yang ditetapkan oleh DMM ni tadi. Okay, next.
Okey, sistem dagangan baharu. NYSE. Okey, NYSE itu adalah the New York Stock Exchange. Okey, NYSE itu merupakan bursa saham di mana saham equity syarikat awam dibeli dan dijual. Okey, dalam NYSE ni dia ada super dot. Okey, super dot ni ialah sistem penghalaan pesanan elektronik yang melaluinya firma ahli menghantar pesanan pasaran dan had dalam security tersenarai NYSE terus ke jawatan tempat security didagangkan atau ke firma ahli. Yang kedua adalah the display book ataupun buku paparan. Ialah stesen kerja elektronik yang menjejaki semua had pesanan dan pesanan pasaran masuk. Ini termasuk pesanan had super dot yang masuk. Okey, yang ketiga, Opening Automated Report Service, OARS. Okey, OARS ni ciri pembukaan super dot system yang menerima tempahan pasaran pra pembukaan firma ahli sehingga 30,099 saham. OARS ni juga secara automatik berterusan memasangkan pesanan beli dan jual dan membentangkan ketidakseimbangan kepada pakar sebelum pembukaan stok. Sistem ni membantu pakar menentukan pembukaan harga dan potensi kepada keperluan untuk pasaran panggilan awal seperti yang dibincangkan sebelum ni. Yang keempat adalah limit order processing. Sistem pesanan pasaran pasca pembukaan super dot direka untuk menerima sistem pasaran pasca pembukaan firma ahli sehingga 30,099 saham. Sistem ni menyediakan pelaksanaan pantas dan pelaporan pesanan pasaran. Sepanjang 2010, 94.5% pasaran pesanan telah dilaksanakan dan dilaporkan dalam masa kurang daripada 20 saat. Okey, kemudian kita ada limit order processing. Sistem pemprosesan pesanan had secara elektronik memfailkan pesanan yang dilaksanakan apabila dan sesuatu harga tu tercapai. Okey, NASDAQ ni, Nasdaq ni, ia adalah National Association of Securities Dealers Automated Quotation. Okey, dia adalah bursa saham elektronik di mana pelabur boleh membeli dan menjual pada rangkaian komputer automatik. Okey, pembuat pasaran yang menerima pesanan SOES mesti menghormati tawaran mereka untuk melaksanakan automatik sehingga 1,000 saham. SilatNet ialah perkhidmatan penghalaan pesanan dan pelaksanaan untuk pelabur institusi yang membolehkan broker dan peniaga berkomunikasi melalui terminal Nasdaq dan bukannya telefon. Okay, next. Okey, mania penggabungan pertukaran iaitu kita ada trend. Okey, trend ni ke arah portfolio yang dipelbagaikan antara negara secara global dan antara kelas aset. Ekonomi perdagangan teknologi tinggi. Terdahulu kita membincangkan tentang arah aliran ke arah tempat perdagangan elektronik yang berkomputer, yang menggunakan komputer yang sangat canggih dan kaki tangan yang sangat terlatih untuk membangunkan algoritma lanjutan yang menyediakan dagangan yang pantas dan cekap. Peralatan ini dan kaki tangan untuk mengendalikan sangat mahal. Terdapat skala ekonomi yang ketara dalam operasi sistem ini. Seterusnya. Okey, sekian itu daripada kumpulan kami. Terima kasih. Terima kasih kepada pembentang. Okey, saya buka kepada peserta ahli-ahli lain untuk bertanya. Ada pertanyaan? Okey, kalau tak ada saya nak terang sikit pasaran security ni. Dia ada dua pasaran, pasaran primer dan pasaran sekunder. Okey, pasaran primer ni adalah pasaran di mana company saya cakap di Malaysia bukan di Amerika, di Malaysia. Amalan di Bursa Malaysia. Syarikat-syarikat yang nak memasarkan sahamnya di Bursa Malaysia mesti mempunyai rekod prestasi kewangan yang baik sepanjang 5 tahun sebelum memohon permohonan. Dia rekod dia
meningkat sepanjang tahun. Bukan tahun ni meningkat, depan turun dah tak jadi, batal. Dia kena meningkat. Tahun 2000 katakan untung 10 juta. Tahun 2001 15 juta. Tahun 2022 ya meningkat, semakin meningkat, tak turunnya. Tak ada penurunan dalam prestasi keuangan dia. Mesti meningkat. Kalau turun tak jadi. Dia tak jadi cancel, tak boleh. Dia kena syarat dia rekod 5 tahun berturut-turut meningkat. Dan modal dia dulu saya lupa, dulu 10 juta lah dulu. 10 juta untuk main board, second board 5 million. Sekarang lah saya lupa dah. Dia kena baca balik. Rasa mungkin sekarang kena minimum 20 juta ataupun lebih. Syarat dia, modal equity dia. Dan dia sebelum masuk ke bursa tu dia kena banyak proses yang kena lalu. Lalu mesti underwriting, kena lantik investment bank untuk memapungkan pasaran saham dia. Kalau sangat-sangat besar, mungkin satu investment bank tak cukup, tak mencukupi. Mesti 2-3 buah bank untuk menanggung segala pengen underwriter, penanggung jika saham dia dibuka tapi tak habis dijual. Tak habis dijual bermakna bank penanggung ini akan kena beli bagi masyarakat itu. Itu kena betul-betul masyarakat yang betul-betul strong untuk masuk market. Sebab ini memberikan nak mengurangkan risiko kepada pelabur yang membeli saham mereka ini. Dan apabila dah dulu dia panggil, kita masyarakat nak apakan, dia kena ada satu dulu pertama MIDF, Malaysian Industry Development Finance dulu. Sekarang dah ada banyak Malaysian Issue House. Malaysian Issue House maknanya dia kena masuk dulu buat undian. Maknanya kita boleh memohon membeli, bukan secara automatik tu boleh dapat. Kita kalau oversubscribe maknanya dia kena buat undian. Undian siapa yang akan dapat. Dulu lebih langganan. Sekarang berlaku kurang langganan. Bila berlaku kurang langganan bermakna syarikat penanggung akan membeli, menanggung saham-saham yang tak dapat dijual. Dan apabila terlebih langganan bermakna bila dibuka di bursa maknanya potensi harga itu meningkat lebih tinggi berbanding yang undersubscribe. Kalau saham syarikat yang di luar langganan tak habis dilanggan bermakna dia buka memang tak dapat lah. Dah lah masuk offer dah tak laku, macam mana nak buka tu dapat harga yang baik. Susah, tak dapat. Masa tahun 90-an TNB berharga harga RM1 tapi dia buka pada harga RM4.5, dijual kepada sebelum diapungkan, dia buka kepada pelabur, jual harga RM4.5 musim. Itu harga masa penawaran. Bila harga untuk disenaraikan, harga akan meningkat lebih daripada RM4.50. Masa tu saya ingat harga buka RM7 masa tu, RM7. Proton masa tu RM5. Sekarang masa tu bila dibuka harga dia lebih kurang RM8 tak silap, RM8. Masa tu. Tapi sekarang Proton dah tak bagus dah, tak bagus saham dia. Market cap dia pun tak banyak. Itulah sejarah untuk disenaraikan. Bila dia undian, mana pelabur akan dapat CJ, sekarang pakai statement elektronik. Maknanya bila dah buka dipanggil pasaran sekunder. Bila buka di pasaran sekunder bermakna semua pelabur terbuka kepada pelabur tempatan dan juga pelabur luar negeri boleh membeli saham-saham itu di Bursa Malaysia secara elektronik. Dulu manual, sekarang semua elektronik. Kita boleh membeli atau menjual saham berada di mana-mana dengan akses internet. Di rumah boleh, di tempat kerja boleh, di hutan boleh, di syarat kita ada akses internet. Dulu tak boleh. Dulu manual. Dulu kita kena boleh call, kalau market bearish, okey. Kalau market bullish memang tak dapat. Kita kena pergi ke security, stock broker, isi borang serah ke remiser baru dapat. Nak beli ke ataupun nak jual saham yang kita ada lah. Itu sejarah. Contoh yang paling jelas. Saya nak tunjuk market live pun tak boleh, hari ni cuti. Hari ni cuti, saya cubalah mungkin hari lain saya cuba share cara untuk membeli dan menjual saham di Bursa Malaysia online tanpa kita pergi ke stock broker. Kita hanya boleh berada di mana-mana sahaja. Okey. Terus sambung ke grup kedua.
Director boleh start dah kan? Teruskan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Director kejap ya. Okey, boleh. Okay, Assalamualaikum and selamat petang kepada doktor and kawan-kawan. Okay, our group will, from group 4, we present the topic Security Market Index. Okay, next. Okay, our group members consist of Nur Shima, Nur Aini Ramada, Nurul Awanis, Nur Hafizah, and Aini Shamimi. Next. Okay. The table of content in this topic include introduction, uses of security market index, differentiating factor in constructing market, stock market index, bond market index, composite stock bond index, and last, comparison of market over time. Okay, the introduction. The security market index represents a given security market portfolio of marketable security, known as a constituent securities. Index help investor to track performance and risk, benchmark active managers, and invest in a broad market at low cost. Okay, ini bermaksud indeks ni merupakan pasaran keselamatan yang mewakili pasaran keselamatan, segmen pasaran atau kelas aset yang tertentu. Biasanya portfolio security boleh pasar yang dikenali sebagai security constituent. Okay. Indeks membantu pelabur dalam menjaki prestasi dan risiko, menandak aras pengurus aktif dan melabur dalam pasaran luas pada kos yang rendah. Okay, indeks mempunyai dua versi, iaitu pulangan harga yang menjejaki harga security constituent dan indeks jumlah pulangan yang merangkumi pelaburan semula faedah. Next. Okay, there are 5 uses of security market index. Firstly is gauge of market sentiment, pengukur sentimen pasaran. Second, serve as proxies for measure returns and systematic risk. Dia sebagai proxy untuk mengukur pulangan, risiko dan risiko sistematik. Third, serve as proxies for asset classes in asset allocation models. Sebagai proxy untuk kelas aset dalam model peruntukan aset. As a benchmark for active manager, sebagai penanda aras untuk pengurus aktif. And last, model portfolio for such investment product as index portfolio untuk produk pelaburan seperti dana indeks dan dana dagangan lain. Dana dagangan bursa. Next. Okay, there are 3 differentiating factors in constructing market, which are the sample, weighting sample, and the computational producer. Okay. The sample used to construct an index, the size, the breadth, and the sources of the sample are all important. A large bias sample is no better than a small bias sample. The sample can be generated completely
random selection or by a non-random selection technique. It is designed to incorporate the important characteristics of the desired population. Okay, secondly is weighting sample. In weighting sample, there are price weighted index, market value weighted index, unweighted index, or what will be described as an equal weighted index. And as a fundamental weighted index based on some operating variable like sales, earning on it, or return on equity. Okay, next. Okay, the last one is computational producer. It is a final consideration is to calculation produce use. It is also one alternative to take a simple arithmetic mean of the various members in the index. The another is to calculate the index and have all change, whether in price or value, reported. Okay, some prefer to use the geometric mean of the component rather than the arithmetic mean. Okay, we'll pass to the next. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya adalah bahagian stock market index. Terdapat 6 jenis stock market index dan antaranya adalah price weighted index. It is a arithmetic mean of current stock prices, which means index movements are influenced by the differential prices of components. Ini membawa maksud bahawa setiap pergerakan indeks dipengaruhi oleh perbezaan harga bagi setiap komponen. Dow Jones Industrial Average iaitu DJIA merupakan stock market index yang ternama dan terlama di dunia. Bagi price weighted index, formula DJIA akan digunakan iaitu sum of members stock price index dibahagikan dengan number of members in the index bagi memperoleh nilai indeks. Okey, merujuk kepada SCBIC 5.1, jadual di sebelah, ia merupakan contoh kepada perubahan divisor apabila sampel stok berpecah. Terdapat 3 jenis stok yang terdiri daripada harga yang berbeza dan dengan menggunakan formula DJIA, cari nilai indeks sebelum stok dipecahkan. Untuk mendapatkan nilai indeks, tambahkan ketiga-tiga harga bagi setiap stok A, B dan C dan dibahagikan dengan 3 iaitu divisor bagi sampel sebelum dan nilai yang akan diperoleh adalah 20. Okay, selepas tu kita akan perhatikan terdapat perubahan harga selepas stok dipecahkan bagi stok A di mana daripada harga $30 menurun kepada $10. Di sini tujuannya adalah untuk mendapatkan nilai indeks yang sama iaitu 20. Untuk mendapatkan nilai indeks tersebut, nilai divisor akan berkurang. Okey, dengan menggunakan formula DJIA, tambahkan ketiga-tiga stok dan dapatkan nilai divisor yang baru. Selepas pengiraan dibuat, terdapat perubahan pada divisor selepas iaitu daripada 3 turun kepada 2. Ini berlaku disebabkan oleh perubahan harga pada stok A dan pengekalan nilai indeks iaitu 20. Okey, seterusnya. Next slide. Okey, baiklah. Bagi SCBIC 5.2, ia merupakan contoh terhadap impak apabila berlaku perubahan terhadap harga bagi setiap stok yang dinyatakan. Terdapat 3 jenis stok yang terdiri daripada harga yang berbeza dan menggunakan formula DJIA, cari nilai indeks terlebih dahulu. Untuk mendapatkan nilai indeks, tambahkan ketiga harga bagi setiap stok A, B dan C dibahagikan dengan 3 iaitu divisor bagi sampel sebelum dan nilai indeks yang diperoleh adalah 60. Okey, baiklah. Selepas beberapa tempoh, terdapat perubahan bagi stok A pada kes A dan bagi kes B berlaku perubahan bagi stok C di mana
berlaku penambahan sebanyak 10% iaitu daripada 100 meningkat kepada 110 dan 30 meningkat kepada 33. Menggunakan formula DJIA, tambahkan ketiga-tiga stok dan dapatkan nilai indeks yang baru. Selepas pengiraan dibuat, terdapat perubahan pada nilai indeks selepas iaitu daripada 60 meningkat kepada 63.3 dan 61. Ini berlaku disebabkan oleh perubahan harga pada stok A dan stok C sebanyak 10%. Peningkatan peratusan bagi nilai indeks sebanyak 5.5% bagi kes A dan 1.7% bagi kes B. Kesimpulannya, perubahan bagi stok A bagi kes A memberi impak yang besar berbanding stok C bagi kes B. Okay, next slide. Okay, seterusnya value weighted index. It is a type of stock market index in which individual components of the index are included in amounts that correspond to their total market capitalization. Formulanya adalah current value bagi sum of price of share darab dengan quantity of share dibahagi dengan ending value sum of price of share darab dengan quantity of share. Selepas itu, kita darab pula dengan beginning value index. Right, next slide. Okay, bagi exhibit 2.3, ia merupakan contoh bagi pengiraan nilai value weighted index. Pada tahun 2011 dan 2012, kita dapati terdapat 3 jenis stok yang terdiri daripada pelbagai harga share dan quantity of share. Didapati pada tahun 2012, share price untuk stok A meningkat daripada $10 kepada $12, manakala share price B menurun daripada $15 kepada $10. Namun, number of shares semakin meningkat daripada 6 juta kepada 12 juta disebabkan berlaku stock split pada tahun tersebut. Manakala number of shares bagi stok C turut meningkat daripada 5 juta kepada 5.5 juta disebabkan oleh syarikat tersebut telah membayar 10% stok dividen pada tahun tersebut. Okay, baiklah. Untuk dapatkan market value, share price didarabkan dengan number of shares. Bagi 2011 dan 2012, nilai market value adalah 200 juta dan 242 juta. Menggunakan formula value weighted index, current market value iaitu 242 juta dibahagi dengan base value iaitu 200 juta dan didarab dengan beginning index value yang telah diberikan iaitu sebanyak 100. Oleh itu, nilai index value yang diperoleh adalah 121. Sebagai kesimpulan, in a value weighted index, the importance of individual stocks in the sample depends on the market value of the stocks. Alright, next slide. Okay, bagi exhibit point 4, ini adalah merupakan contoh bagi menilai impak yang berlaku bagi setiap perbezaan market value index bagi kes yang dinyatakan. Okay. Pada tahun 2011, nilai market value yang diperoleh adalah 200 juta dan indeks value-nya adalah 100 selepas dinilai menggunakan formula value weighted index. Pada tahun 2012, bagi kes A, terdapat peningkatan 20% dalam nilai saham A yang mempunyai nilai permulaan 10 juta. Dan nilai indeks yang berakhir menjadi 202 juta ataupun peratus nilainya adalah 101. Manakala bagi kes B, saham C meningkat sebanyak 20% daripada 100 juta dan nilai akhirnya adalah 220 juta ataupun peratus nilai indeks ni adalah 110. Okay, baiklah, kesimpulannya
perubahan harga bagi nilai pasaran. Kesimpulannya, perubahan harga bagi nilai pasaran yang besar dalam value weighted index akan memberi perubahan dalam nilai indeks dari semasa ke semasa. Oleh itu penting untuk mengetahui saham bernilai besar dalam stock market index. Okay, seterusnya, next slide. Okay, bagi unweighted index, all stocks carry equal weight regardless of their price or market value. Index can be used by individuals who randomly select stock for their portfolio or invest the same dollar amount in each stock. Okay, next slide. Okay, bagi SHP 5.5, pengiraan equal weighted index menggunakan purata bagi peratus perubahan bagi setiap 3 jenis saham. Terdapat perbandingan dengan nilai indeks jika market value weights digunakan. Seperti yang dipaparkan, equal weighted index memberikan nilai yang lebih tinggi iaitu 131.1 kerana daripada peningkatan peratus yang besar dalam nilai bagi saham dengan nilai pasaran kecil yang merupakan saham bermodal kecil. Tetapi market value weighted index tidak begitu memberi impak yang besar iaitu 119.565 kerana saham bermodal besar mengalami prestasi yang lemah. Okay, saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Okay, Assalamualaikum. Saya Nur Aini Ramada akan menyambung pembentangan iaitu Fundamental Weighted Index. Okay, maksud Fundamental Weighted Index ni ialah sejenis indeks equity di mana komponen dipilih berdasarkan kriteria asas berbanding permodalan pasaran. Indeks ni diukur based on revenue, dividend rates, earning ataupun book value. Indeks berwajaran asas indeks ni menyediakan penanda aras untuk dana yang diuruskan secara pasif yang ditawarkan kepada pelabur yang mencari pendedahan kepada saham berdasarkan ciri-ciri yang saya sebutkan tadi iaitu revenue, dividend rates, earning ataupun book value. Okay, how fundamental weighted index ni works iaitu yang pertama, ia berkembang daripada minat pelabur dalam pengurusan pasif. Mereka menjadi lebih berleluasa bermula pada tahun 2004 selepas penyelidikan mengenainya diperkenalkan oleh Gabungan Penyelidikan. Minat dalam indeks ni terus meningkat apabila lebih banyak syarikat dana telah membina indeks tersesuai yang mewakili aspek pelaburan tertentu dalam pasaran pelaburan. Yang kedua, indeks ni diurus secara pasif adalah sebahagian daripada gelombang baharu tawaran dana penjejak. Dan dana penjejak ni merupakan dana indeks yang diuruskan secara pasif yang melangkaui penawaran indeks arus perdana iaitu berusaha untuk meniru indeks tersesuai yang dibina berdasarkan pelbagai ciri. Dan yang ketiga, penyokong indeks ni mendakwa bahawa mereka boleh menawarkan potensi pulangan yang lebih tinggi berdasarkan ukuran asas agregat pasaran berbanding permodalan pasaran. Okay, next slide. Yang seterusnya ialah STI Index. STI Index ni ialah sejenis indeks berwajaran asas yang direka bentuk untuk menyediakan penanda aras bagi jenis strategi tertentu. STI Index ni untuk gaya pelaburan biasa seperti pertumbuhan, nilai dan pendapatan. Ia wujud untuk kebanyakan bursa saham utama. Ia adalah indeks yang direka untuk menyediakan kayu ukur untuk prestasi pengurus portfolio di pasaran tertentu yang mengikuti gaya pelaburan tertentu seperti pelaburan pertumbuhan, pelaburan pendapatan, pelaburan nilai dan sebagainya. Penjejak indeks ni ataupun trackers, indeks yang mengikuti indeks ni membolehkan pelabur memilih style pelaburan tanpa membayar yuran yang tinggi
yang diperlukan oleh Dana untuk menguruskannya secara aktif. Okay, next. Okey, seterusnya ialah Global Equity Index. Dalam Global Equity Index ni terdapat 3 jenis indeks iaitu FT S&P Actuaries World Indices, Morgan Stanley Capital International ataupun MSCI dengan Dow Jones Wilshire Global Index. Next. Yang pertama FT S&P Actuaries World Indices Index. Ia disusun bersama oleh Financial Times Limited, Goldman Sachs Company dan juga Standard & Poor's bersama-sama dengan Institute Actuary. Dia merupakan terdiri daripada 2,500 security equity di 30 negara dan dia mesti termasuk membenarkan pegangan saham secara langsung oleh warga asing. Keputusan indeks ni biasanya dilakukan dalam dolar AS, tetapi kadang-kadang ia juga dilakukan dalam pound sterling, UK, yen, Jepun, euro dan mata wang tempatan negara itu. Next. Next ialah Morgan Stanley Capital International Index ataupun MSCI, terdiri daripada 3 indeks industri antarabangsa, 20 warga negara dan 38 antarabangsa. Indeks ni menganggap kira-kira 1,673 syarikat yang disenaraikan di bursa saham di 22 negara. Indeks ni, indeks kumpulan indeks MSCI ni indeks kumpulan Morgan Stanley untuk Eropah, Australia dan Timur adalah asas untuk kontrak hadapan dan option di Chicago Mercantile Exchange dan juga Chicago Board Option Exchange. Next. Okey, yang terakhir ialah Dow Jones, terdiri daripada lebih 2,200 syarikat di seluruh dunia. Dianjurkan kepada 120 kumpulan industri. Indeks ni termasuk 35 negara yang mewakili lebih daripada 80% daripada gabungan permodalan negara ini. Indeks ni setiap negara akan dikira dalam mata wang dolar. Indeks bagi setiap negara dilaporkan setiap hari dalam The Wall Street Journal. Next, saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Nur Hafizah binti Syahri. Saya akan meneruskan mengenai perbentangan mengenai bond market index. Okey, untuk bond adalah salah satu instrumen instrumen secara hutang ataupun kalau dalam Islamic konsep dia dipanggil sebagai sukuk. Okey, pengeluar bagi instrumen bond ini dia berjanji untuk membayar interest iaitu faedah secara berkala kepada pelabur dan membayar balik jumlah prinsipal yang dipinjam dalam tempoh matang. Okey, kalau bond kat Malaysia ni dia lebih kepada institusi sebab dia mahal, tapi di amat berapa lagi sebelum okey, sebabkan dia mahal, tapi dekat US bond dia popular sama ada kepada individu ataupun institusi. Jadi instrumen bond ni kalau kat Malaysia biasanya kalau ada inflasi teruk barulah dia dikeluarkan. Okay, next. Jadi subtopik ini kita akan mengenal pasti beberapa kaedah untuk mengukur performance dalam pelaburan dan juga ciri-ciri bond market. Yang kedua, kita tahu bahawa terdapat pelbagai indeks yang direka untuk kita yang sebagai pelabur bagaimana nak measure the aggregate bond of market. Ya. Okey, dalam walaupun kita mengambil kira bagaimana nak mengira the measure the aggregate bond of market sebagai benchmark dan juga penanda aras sebagai pelabur, kita kena tahu bahawa bond market index ni juga melalui beberapa kesukaran iaitu difficulties in bond market index. Contohnya yang pertama adalah pasaran bond ni dia luas berbanding pasaran saham.
Contohnya bermula dari US Treasury yang perbendaharaan tadi, US Treasury Security to bond in default, di mana apabila pasaran bond besar, ia boleh mengakibatkan bondholder, pemegang saham gagal untuk membayar balik interest dan juga principal amount pada tempoh yang ditetapkan. Yang kedua, difficulties dalam bond market index adalah sektor pasaran bond ni sentiasa berubah. Ia berlaku disebabkan adanya new issue, bond maturity, calls dan juga bond sinking fund. Yang ketiga, difficulties lain adalah harga bagi individu bond dan juga bond portfolio sentiasa turun naik. Tak ada harga yang fix. Perubahan harga bond ni disebabkan oleh tempoh faktor matang yang berbeza, kupon dan juga hasil pasaran yang mana ia sentiasa berubah dari semasa ke semasa. Okey, yang keempat adalah permasalahan lain yang boleh timbul dalam bond market index adalah penetapan harga yang betul bagi individu dalam indeks, especially untuk corporate dan juga mortgage bond berbanding dengan harga transaksi semasa dan juga continuous transaction untuk kebanyakan saham yang digunakan dalam indeks. Jadi untuk menetapkan sesuatu harga yang fix bagi bond adalah suatu kesukaran disebabkan oleh beberapa faktor yang telah saya cakapkan tadi. Next slide. Okay, bagaimana how to indicate the total rates of return for portfolio of bond dan juga and market valuated. Okay, bagaimana kita nak kenal pasti kadar pulangan bagi portfolio bond dan juga pasaran dia lah. Okay, yang pertama, next slide. Kita boleh identify melalui US Investment Grade Bond Index yang mana seperti yang ditunjukkan dalam rajah ini, rajah 5.11 ini, ia menunjukkan 4 firma yang telah mencipta dan juga mengekalkan indeks untuk treasury bond dan bond lain yang dianggap sebagai grade pelaburan. Contohnya, bond tersebut diberi grade BBB ataupun BAA yang mana lebih tinggi daripada grade AAA, B sahaja dan juga CC. Okey, grade ini diberikan untuk menunjukkan kedudukan bond dalam sebuah company, yang mana kalau AAA tu maksudnya bagus lah, kalau BBB bawah sikit, kalau C bawah lagi. Jadinya grade ini memberi penunjuk, satu penunjuk kewangan kepada pelabur, pelabur bond yang berpotensi untuk melabur wang mereka supaya tidak mendatangkan supaya pelabur ni tidak mengalami kerugian yang tinggi. Next slide. Yang kedua, cara yang boleh kita pakai adalah High Yield Bond Index. Okey, High Yield Bond Index ini diterbitkan oleh syarikat yang mana ia diperuntukkan di bawah grade pelaburan oleh pelabur popular iaitu Credit Rating Agency seperti di bawah BBB, daripada Standard & Poor's dan di bawah BAA. Yang mana rating grade moderate, di mana kalau rating BAA ini adalah rating grade moderate yang boleh diambil kira lagi lah, yang mana boleh dibeli tapi kurang menguntungkan. Ia disebabkan adanya pelibatan credit risk. Credit risk yang tinggi terlibat dalam faedah dan juga pembayaran balik prinsipal. Disebabkan adanya credit risk ini menyebabkan rating sesebuah bond tu jatuh. Walau bagaimanapun sesebuah syarikat tu akan menawarkan pulangan yang menarik kepada pelabur untuk mengimbangi balik higher default risk yang mereka hadapi. Okay, next slide. Okay, yang ketiga, untuk mengenal pasti rate of bond dan juga bond mana yang sesuai, kita boleh gunakan Global Government Bond Index yang mana pasaran bond global ini mengalami
pertumbuhan yang ketara dalam saiz dan juga kepentingan semasa, contohnya semasa 15 tahun yang lalu. Terutama segmen bond global ini dinominasikan oleh kerajaan kerana kebanyakan negara yang bukan negara Amerika Syarikat, contohnya negara yang tidak membangun, tidak mempunyai pasaran bond corporate yang berdaya maju. Contohlah kalau negara India ke negara-negara yang tak membangun, jual beli bond ni kurang berbanding negara Amerika Syarikat yang berkembang pesat dalam penjualan bond. Jadi terdapat beberapa firma pelaburan utama telah mencipta indeks yang mencerminkan prestasi untuk pasaran bond global mereka. Contohnya seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 5.11 ini, yang mana kalau kita tengok ada Barclays Capital, Merrill Lynch iaitu Bank of America, JP Morgan dan juga Smith Barney, yang mana keempat-empat firma ini berada dalam kedudukan yang stabil, company yang boleh katakan high ranking lah dekat untuk pembelian bond. Jadi melalui government bond index ini kita dapat mengukur prestasi bond berkadar tetap, mata wang tempatan dan juga grade pelaburan. Contohnya penanda arus yang digunakan secara meluas pada masa ini terdiri daripada hutang kerajaan, yang mana hutang kerajaan yang digunakan daripada 20 negara. Contohnya mereka gunakan di mana mereka mempelopori ataupun mendominasikan pelbagai mata wang, contohnya euro, British, pound dollar dan sebagainya untuk yang dijadikan sebagai penanda arus dalam bond Global Government Bond Index ini. Jadi kesimpulannya, bond market index membantu semua pelabur dalam menguruskan kompleksiti pelbagai permasalahan of the bond market and bring a greater visibility to historical, opaque and illiquid the asset classes. Itu saja. Saya teruskan dengan pembentang seterusnya. I will explain about composite stock bond indexes. Beyond separate stock indexes and bond indexes for individual countries, langkah semula jadi ialah pembangunan indeks komposit yang mengukur prestasi semua security dalam sesuatu negara. So there's two stock bond indexes, which is firstly Merrill Lynch Wilshire Capital Market Index. Indeks ni dia mengukur jumlah prestasi pelanggan gabungan pendapatan tetap dan pasaran equity bercukai US. It's basically a combination of the Merrill Lynch Fixed Income Indexes and the Dow Jones Total Stock Market Common Stock Indexes. Second is Brinson Partner Global Security Market Index, GSMI. It contains US stock and bonds as well as non-US equities and non-dollar bonds. It is the most diversified benchmark available with a weighting scheme that approach market value. Sebab GSMI ni dia ada dua-dua, iaitu US and international stock and bonds. Okay, next. Next is about comparison of indexes over time. Okay, first, correlation between monthly equity price changes. Based on the exhibit 5.13, it contains a listing of the correlation coefficient of the monthly percentage of price changes for set of US and non-US equity market indexes. Dalam ni, dia ada high positive correlation iaitu 0.98 hingga 0.99 antara the Dow Jones Total Stock Market Index dan beberapa comprehensive US equity indexes macam the
the S&P 500, the Russell 3000 and Russell 1000 large cap index. Dalam ni juga dia ada lower correlation dengan pelbagai style indexes. So this result they confirm that benefit of global diversification, such low correlation will definitely reduce the variance of a pure US and stock portfolio. And for the correlation between monthly equity price changes ni, the correlation differently can be related to different sample of firm on the various stock exchange, like the table show. And the major difference between indexes is that the sample of stock are from different segments. And next is correlation between monthly bond index return. The correlation in bond confirming that although the level of interest rate differ due to risk premium, the overriding determine the rate of return. And the correlation with high yield bond indicate a significantly weaker relationship caused by strong equity characteristic of high yield bonds. Okay, based on the SHBIP 5.13 ni, the low and diverse relationship among US investment grade bond and all world government bond 0.57 and world government bond without the United States, they reflect different interest rate movement and exchange rate effect. And again, this result support the benefit of global diversification of bond portfolio alone or with stock portfolios. Okay, that's all. That's all from our group. Okay, thank you for the presentation. Okay, for security market index ini actually is popular di Amerika. Amerika memang popular bond popular di Amerika, tapi di Malaysia bond tidak popular lah. Di Malaysia popular stock market. Bond hanya fokus kepada institution. Maknanya bank negara hanya menjual bond atas arahan kerajaan kepada institusi sahaja, macam Maybank Investment Bank, Orleans Investment Bank, CIMB Bank, Investment Bank, PNB, Tabung Haji dan sebagainya lah. Institusi yang tak jual pada individu, kecuali mungkin individu yang betul-betul berduit lah. Maknanya dia bond ni dia tak jual sikit, dia jual dalam bentuk yang besar, memang yang besar, mungkin 10 juta ke atas ke, tengok dah lah, 1 bilion ke, mana kita ada duit macam tu. Cuma institusi lah. Tapi bond ni ada satu dasar kerajaan untuk mengawal inflasi. Kalau inflasi, dasar fiskal lah. Dasar fiskal kerajaan untuk mengawal inflasi negara. Jika suatu negara itu mengalami kenaikan inflasi yang agak teruk, agak mendadak. So bila wang terlalu banyak di pasaran, so kerajaan mengarahkan supaya bank negara menjual bond kepada institusi untuk mengurangkan wang berada banyak di pasaran. So paksa bond. Bond ni tempoh masa jangka panjang. Biasanya bond ni 10 tahun ke atas. 10 tahun hingga 30 tahun ke atas. Dia tak ada, dia long term equity, dia jangka masa yang panjang, 10 tahun ke atas jual bond. Tapi di Malaysia tak popular lah, dijual kepada institusi sajalah. Macam individu di Amerika, dia individu dan juga institusi. Semua terbuka. Bond ni dia fixed return. Maknanya dia kadar faedah yang tetap. Mana dia bagi kadar faedah semi-annually ataupun annually, bergantung kepada bond yang akan dijual lah. Tapi bond kalau ikut syariahnya memang non halal. Dia dah tetapkan berapakah interest yang akan dibayar. Kalau di Islamik dia ikut suku.
Sukuk ni sama, bond fungsi sama, tapi sukuk ni lain sikit. Dia mungkin dia ada rate dia. Katakan interest dia mungkin sekitar 5 hingga 10%. Dia tak tetap. Dia tak nyatakan berapa faedah yang akan dikenakan dibayar kepada pembeli. Dia terbuka mungkin 5 hingga 10%. Itu sukuk dia tak tentukan. Dia bagi base kepada keuntungan syarikat lah. Kalau banyak untung, banyak dapat faedahnya. Itu bond. So cara kiranya adalah dalam buku semua, kamu study dalam buku lah. Saya akan bagi tutorial nantilah. Okey, lagi saya buka pada yang lain untuk bertanya. Jika ada pertanyaan. Okey, kalau tak ada, kita stop kat sini dulu. Kita sambung lagi minggu depan. Minggu depan pada tarikh hari ni 4, hari 11 bulan. 11 bulan kita tak ada cuti 11 bulan ada kelas ada. Kita cubalah 2 grup. Saya cukup 2 grup lah. 3 grup ni macam hanyut online. So thank you. Jaga diri masing-masing, pergi rumah terbuka, jaga-jaga, jangan terlampau seorang sangat. COVID masih lagi berada di pesan kita cuma kena kita jaga-jagalah. Jaga supaya tak terkena. So thank you. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor.